Baik, kembali dalam cerita di Sebalik Berita. Kalau di segmen pertama tadi saya bersama dengan Syuhada Abdul Kadir. Syuhada berkongsi pengalaman beliau selama hampir ataupun lebih daripada 2 bulan beliau membuat liputan, beliau dan juga rakan-rakan lain membuat liputan sepanjang PRN Melaka. Tetapi di segmen kedua ini saya nak bersama dengan Ridho Adin. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan kepada anda jika ada yang terlepas tentang laporan berita berkaitan dengan COVID-19, dan ini angka baharu yang anda boleh baca di esroawani.com, yang mana untuk hari ini kes ataupun laporan angka baharu yang direkodkan adalah 4,885 kes baharu yang direkodkan pada hari ini, dan ini dipetik sendiri daripada apa yang disebutkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, yang mana mengatakan berikutan pertambahan angka baharu itu, jumlah kumulatif jangkitan COVID-19 dalam negara kini mencapai 2.59 juta dan jumlah kes mengikut negeri akan dikongsi di portal Kementerian Kesihatan Malaysia KKM COVID Now. Baik. Anda boleh terus ke ke platform esroawani.com untuk anda mendapatkan laporan dan juga artikel lanjut. Baik, untuk waktu ini saya nak bersama dengan Ridauddin Daud kerana saya difahamkan Ridauddin Daud membuat satu liputan ataupun ditugaskan untuk buat liputan yang mana melihat kepada pelancaran PAS Perjalanan Keluarga Malaysia, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan PAS Perjalanan Keluarga Malaysia bagi menggalakkan orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Dan apa yang boleh dikongsikan dan apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri, PAS yang bakal dijual pada 1 Disember ini membolehkan setiap keluarga seramai 4 orang dalam satu kumpulan dapatlah menikmati perjalanan 1 hari tanpa had dengan menggunakan perkhidmatan transit aliran ringan ataupun LRT dan juga MRT, monorail dan juga bas rapid transit laluan Sunway pada hari Minggu dan juga cuti umum. Dan juga difahamkan PAS tersebut merupakan inisiatif prasarana dan juga dijual pada harga RM15 dan mungkin dapat, dan juga difahamkan dapat digunakan seramai 4 orang. Baik, Ridauddin, mungkin boleh dikongsikan secara keseluruhannya pada tengah hari tadi majlis pelancaran PAS Perjalanan Keluarga Malaysia ini. Baik, terima kasih Fauzi. Kalau diikutkan Fauzi, ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk meraihkan semangat keluarga Malaysia yang selalu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebutkan sebelum ini. Jadi inilah salah satu antara inisiatif yang dilakukan. Sebenarnya prasarana sebelum ini telah banyak melakukan inisiatif sebegini, seperti sebelum ini ada pelbagai diskaun dan pelbagai tawaran diberikan kepada pengguna dan pelanggan. Namun nampaknya pada hari ini mungkin ia lebih menarik kerana kalau diikutkan ini harganya adalah RM15. Sebenarnya RM15 itu bolehlah dikatakan kalau di Kuala Lumpur ini dengan membawa 4 orang juga, pada saya bolehlah dikatakan agak berpatutan kerana kalau dibahagikan kepada 4, maksudnya satu orang hanya lebih kurang RM3.75. Maksudnya anda RM3.75 tu anda boleh pergi, kalau contoh saya tinggal di Kelana Jaya, saya boleh pergi dari sini KL Sentral ke Kelana Jaya. Biasanya kalau tak silap saya dulu tambangnya lebih kurang dalam RM3 lebih. Kalau mengikutkan angka itu RM3 lebih, maknanya satu hala sahaja. Namun berdasarkan apa yang diperbaharui ataupun apa tawaran ini, bukan satu hala, sebaliknya adalah perjalanan tanpa had, bukan sahaja menggunakan LRT, MRT, monorail, BRT dan banyak lagi sebenarnya yang boleh digunakan mengikut apa yang disediakan oleh prasarana. Tapi kena diingat bahawa ia akan mula dijual pada 1 Disember ini. Jadi saya menjangkakan mungkin itu adalah salah satu cara untuk ia, seperti Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kata, menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan awam. Dan ia juga sebenarnya mungkin apabila cuti sekolah pada Disember ini, mungkin ia adalah masa untuk keluarga di Lembah Kelang ini, kalau mungkin selepas ini ataupun sebelum ini mereka memilih untuk pergi ke luar negeri dan pergi ke merentasi sepadan negeri dan sebagainya. Mungkin pada kali ini apa salahnya kalau pusing-pusing di sekitar Kuala Lumpur, di sekitar Selangor, kerana di sini sebenarnya ada banyak tempat menarik yang boleh dilawati. Dan kalau diikut pun MRT misalnya dari Sungai Buloh sampailah ke Kajang, anda bayangkan berapa jarak perjalanan itu. Ada juga yang pecah ke LRT yang pecah ke Damansara dan sebagainya. Jadi ada banyak pilihan lokasi untuk dilawati. Jadi mungkin ini adalah salah satu cara, ialah disebabkan kita pun sudah lama tersepit angkara pandemik. Namun apabila ada perkara sebegini, tawaran sebegini, sebenarnya ia menjimatkan wang dan sudah pasti langkahnya itu lebih jauh kerana dengan hanya RM3.75 untuk satu kepala, kita boleh pergi tanpa had dalam masa 1 hari. Jadi kalau saya diberikan peluang sebegini, dan saya pastinya saya akan cuba dapatkan pada 1 Disember ini, sudah pasti saya akan bawa anak dan isteri saya untuk pergi berjalan-jalan sekitar Kuala Lumpur. Bayangkan dengan hanya RM15 anda boleh pergi ke macam-macam tempat, boleh masuk ke macam-macam stesen, anda sebenarnya boleh tengok pun semua stesen yang ada, berhenti dan tengok saja. Jadi ini sebenarnya adalah satu
inisiatif ataupun tawaran yang saya fikir rakyat Malaysia tidak harus lepaskan dan ambil peluang ini untuk bercuti di dalam Lembah Kelang, Selangor dan Kuala Lumpur, Fauzi. Ridauddin, sebelum kita nak melanjutkan kita punya bual-bual petang ni berkaitan dengan pas perjalanan bagi keluarga Malaysia ini, mungkin pada waktu ini dalam visual yang dikongsikan oleh Ridauddin, kita lihat ini adalah satu penganjuran majlis yang skalanya begitu ramai jugalah, mungkin ada puluhan ataupun ratusan. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini melihat kepada pematuhan SOP bagi mereka yang hadir. Kalau ikut dalam visual itu, daripada permulaan kehadiran tetamu VIP daripada sebelum naik tren sehinggalah ke Dewan Majlis Pelancaran itu, secara keseluruhan tinjauan dan juga pemerhatian Ridauddin melihat kepada pematuhan SOP bagi majlis seperti ini. Jadi baik Fauzi, sebenarnya prasarana ni antara syarikat ataupun syarikat perkhidmatan yang pertama ataupun paling awal mengenakan SOP, terutamanya seperti kita tahu dalam perkhidmatan LRT, MRT dan sebagainya, mereka memang mengenakan SOP yang ketat. Kalau dulu 50% dan sebagainya, kini sudah pun beransur-ansur nampaknya berubah. Namun apa yang pasti SOP-nya memang sangat ketat, dan begitulah juga apabila mereka mengadakan program seperti ini. Kalau mengikutkan jadual, sebenarnya pada awal tadi kira-kira jam 10 pagi kami sudah pun bergerak, bukan ke KL Sentral kerana program itu adalah di KL Sentral sebenarnya, di bahagian bawah itu. Destinasi pertama kami bukan di KL Sentral, sebaliknya kami menghantar kameraman kami iaitu Sujen Tiran untuk pergi ke LRT Bangsa untuk mereka ataupun rakan-rakan kameraman yang lain tunggu di sana untuk ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi di situ sebenarnya sudah mengisyaratkan tidak boleh ramai-ramai. Jadi itu sudah menunjukkan bahawa mereka memang menetapkan SOP yang sangat ketat. Hanya ada media rasmi dan media yang terpilih saja dibenarkan untuk sama-sama ikut bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob naik LRT dan kemudian ke KL Sentral. Dan di KL Sentral lah sebenarnya kemuncaknya, di mana program itu kalau sebelum ini mungkin ada banyak orang, mungkin di kiri dan kanannya penuh, namun pada hari ini nampak kerusi itu memang dijarak-jarakkan, bukan sahaja kiri dan kanan, depan dan belakang juga dijarak-jarakkan. Daripada VIP sampai ke pihak media semuanya dijarak-jarakkan. Dan pada waktu tadi juga ada juga disediakan beberapa kios makanan juga jarak-jarak, dan ketika kami ingin mengambil makanan juga kami perlu beratur mengikut apa yang telah ditetapkan, dan pastinya scan MySejahtera diletakkan, boleh dikatakan saya fikir mungkin ada 7 atau 8 untuk scan MySejahtera. Jadi itu sebenarnya antara SOP yang ditetapkan. Dan kalau mengikutkan prasarana sebenarnya sejak dari dulu ketika memula negara dilanda pandemik sampailah sekarang, mereka memang sentiasa menitik beratkan SOP, dan itulah yang dapat dilihat pada hari ini apabila semuanya mengikut SOP. Dan sebenarnya mungkin kita pun sudah terbiasa dengan norma baru, jadi itu tidak menjadi masalah. Bukan saja pengunjung dan juga media, malah orang-orang di luar juga tidak pun berpusu-pusu ataupun cuba untuk berada dalam keadaan yang tiada penjarakan fizikal itu. Jadi saya boleh simpulkan SOP tip-top, superb, memang dijaga dengan sangat baik, Fauzi. Ridauddin, kalau mungkin ada yang sedang menonton cerita di Sebelah Berita pada waktu ini, seronok ataupun excited dengan cerita ataupun kisah yang dikongsikan oleh Ridauddin melihat kepada pas perjalanan keluarga Malaysia ini, mungkin dalam 2 minit yang akhir ini mungkin boleh dikongsikan apa cara dan bagaimana bagi orang ramai boleh mendapatkan pas perjalanan keluarga Malaysia ini. Dan itu yang pertama, dan mungkin boleh dirangkumkan sekali, kalaulah ada sebentar tadi prasarana mungkin memberi sedikit bayangan ataupun penjelasan, takut-takut pada 1 hari bulan Disember ni bila dibenarkan penjualan pas perjalanan keluarga Malaysia ni, takut ramai yang berpusu-pusu. Jadi macam mana nak elakkan kesesakan pada tarikh ataupun tanggal pas perjalanan ini dijual, pas perjalanan keluarga Malaysia ini? Jadi baik Fauzi, kalau diikutkan sebenarnya ada banyak channel yang prasarana akan tunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan pas perjalanan ini. Mungkin anda semua boleh lihat pada channel-channel prasarana seperti di Twitter, Facebook dan sebagainya, kerana di situlah biasanya mereka akan berkongsikan maklumat. Dan berdasarkan apa yang berlaku pada 1 Disember nanti, tidak pula mereka ceritakan kepada kami bagaimanakah perjalanan ataupun persediaan mereka. Namun saya pasti mereka sudah pun bersedia, kerana kalau diikutkan kepada apa yang berlaku sebelum-sebelum ini, di mana ada banyak tawaran sebelum-sebelum ini, nampaknya semua berjalan dengan sangat lancar. Dan mungkin kali ini juga selepas mereka mengambil input demi input dari program-program dan tawaran-tawaran sebelum ini, sudah pasti input semua itu akan dikumpul dan menjadikan apa yang akan diberikan pada 1 Disember ini adalah perkara yang telah pun ditambah baik dari setiap sudut. Jadi saya fikir mungkin akan berlakunya kesesakan, kerana apabila yalah, kalau kita pun dah lama dapat pula tawaran sebegini RM15 untuk 1 hari untuk 4 orang pula tu, mungkin kita boleh ajak saudara mara juga untuk sama-sama join dengan harga yang murah.
dari segi pengangkutan kita dah boleh tolak tetapi kosnya kerana sangat murah, jadi mungkin akan ada berlaku kesesakan. Namun berdasarkan pengalaman prasarana dan juga pengalaman mereka-mereka yang pernah terlibat dalam apa bentuk tawaran seperti ini, saya jangkakan kesesakan itu mungkin berlaku, namun ia dapat dikawal sepenuhnya. Kerana itulah yang biasanya dipraktikkan sebelum ini. Kalau lihat pun bagaimana dari segi mereka kontrol LRT dan sebagainya, nampaknya semua terkawal. Jadi saya fikir semuanya akan terkawal, Fauzi. Okey, baik, terima kasih kepada Ridauddin yang berkongsi hari ini liputan yang beliau lakukan bersama dengan Jurukamera Sujen melihat kepada pelancaran PAS Perjalanan bagi Keluarga Malaysia, yang mana ini adalah antara inisiatif yang dibawakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antara lain bagi menggalakkan orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Dan seperti yang dimaklumkan sendiri oleh Perdana Menteri dan juga dikongsikan kisah dan juga ceritanya oleh Ridauddin tadi, PAS akan dijual bermula ataupun pada 1 Disember, yang mana membolehkan setiap keluarga seramai 4 orang dalam satu kumpulan menikmati perjalanan 1 hari tanpa had menggunakan perkhidmatan seperti LRT, MRT, Rapid Transit laluan Sunway pada hari Minggu dan juga cuti umum. Dan PAS tersebut merupakan inisiatif yang dibawakan oleh Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, yang dijual hanya pada harga tiketnya RM15 dan juga dapat digunakan seramai 4 orang. Laporan lanjut, artikel lanjut, anda boleh terus ke astroawani.com dan pastinya kami bawakan laporan berita berikut dalam buletin Awani dan pastinya Awani 7.45. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebalik Berita. Saya Fauzi Zin, kita jumpa lagi.